Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton dan tidak lupa juga kepada pensyarah kami yang sangat dihormati lagi disayangi bagi subjek PIMK 1124 ini, iaitu Puan Najati binti Jalil. Baiklah, pada hari ini kami akan mengadakan satu diskusi ilmiah yang akan membincangkan tentang satu topik yang amat menarik, iaitu mengenai dakwah pada zaman kegemilangan Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga perbandingan terhadap sistem pendidikan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dengan sistem pendidikan zaman kini. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan pada hari ini. Okey, yang pertama terdiri daripada saya sendiri iaitu Kamarul Ashraf, yang kedua Nurul Fatihah, yang ketiga Nur Hazirah dan yang keempat Izzah Atirah, iaitu merupakan pelajar PPI SMP ambilan Jun 2023-2028 bagi kampus Tun Hussein On. Baik, seterusnya saya serahkan kepada saudari Hazirah untuk menyampaikan maklumat dan juga informasi selanjutnya. Dipersilakan. Okey, pada hari ini kita akan belajar tentang pemerintahan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang kedua, perbandingan pendidikan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dengan masa kini. Secara umumnya, pemerintahan dan pentadbiran Islam tidak terhenti selepas kewafatan Rasulullah SAW. Malah pemerintahan ini telah diteruskan oleh 4 khalifah, iaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar Al-Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, iaitu yang dikenali sebagai zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Okay, sebelum kita mengupas tajuk kita terlebih dahulu, apakah itu dimaksudkan oleh dakwah? Dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Okay. Khalifah yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu salah seorang daripada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terdapat tiga perselisihan faham. Yang pertama, munculnya orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, golongan yang murtad. Yang ketiga, kemunculan Nabi palsu. Jadinya pada ketika itu, Sayyidina Abu Bakar ni dia bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari satu langkah macam mana nak menangani orang yang enggan membayar zakat. Jadi antara salah satunya ialah beliau menegur orang-orang ini dengan hadis Rasulullah SAW yang mana daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, bunya Islam ala khamsin. Syahadah an la ilaha illallah wa inna Muhammadur Rasulullah wa iqamatus solah wa ita'iz zakah wal hajj wasam fi Ramadan. Maka dekat situ kita boleh lihat betapa Sayyidina Abu Bakar ni dia gunakan dakwah secara lisan dengan cara yang lemah lembut supaya orang-orang ni dia ingat balik tentang kewajipan membayar zakat. Okay, yang kedua ialah golongan yang murtad, yang mana Sayyidina Abu Bakar ni dia menggunakan dakwah secara tangan. Okay, pada ketika dulu bagi menentukan hukuman bagi siapa yang meninggalkan agama Islam ada 3, iaitu yang pertama, jika seseorang itu ingin murtad, maka hukuman yang pertama ialah seseorang itu wajib bertaubat. Okay, kalau contoh orang tu dia tak nak bertaubat, dia enggan bertaubat, maka kita perlu memberi amaran dan sentiasa memperingatkan orang tu supaya untuk bertaubatlah kepada Allah. Dan yang ketiga, kalau dah beri amaran dan nasihat dia masih lagi enggan menerima Islam,
Maka akhir sekali ialah hukuman yang dijatuhkan kepada golongan ini ialah dibunuh. Seperti mana hadis Rasulullah SAW daripada Ibnu Abbas iaitu man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah. Dan akhir sekali ialah kemunculan Nabi palsu, iaitu cara Abu Bakar As-Siddiq ni menangani kemunculan Nabi palsu ni ialah dengan berperang, iaitu perang Yamamah. Yang mana waktu tu wujudnya golongan orang yang mengaku diri mereka itu Nabi. Antara salah seorangnya ialah Musailamah Al-Kazab. Dan disebabkan peperangan inilah juga ramai penghufaz Al-Quran dan para sahabat yang meninggal dunia, menyebabkan Umar Al-Khattab memberi cadangan supaya penulisan Al-Quran dilakukan. Seterusnya kita masuk ke khalifah yang kedua iaitu saudari Fatihah. Okay, seterusnya saya akan sambung kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Okay, nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, yang mana beliau memegang tampuk kepimpinan bermula pada 23 Ogos 634 Masihi sehingga 6 November 644 Masihi pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan gelaran yang diberikan oleh beliau pada zaman tersebut adalah Al-Faruq atau Amirul Mukminin. Okay. Seterusnya pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab ni, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat berintegriti dan berwibawa. Yang mana di sini ada 4 ciri kepimpinan yang dimiliki oleh beliau. Yang pertama adalah tegas, mana beliau pernah menggantikan Khalid Al-Walid dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima perang semasa perang Yamamah. Yang kedua adalah cekap, yang mana beliau menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu bagi melicinkan pentadbiran. Seterusnya beliau juga pernah mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara pada zaman tersebut. Dan beliau pernah membahagikan wilayah Islam kepada beberapa bahagian pentadbiran di bawah kuasa gubernur yang cekap seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ciri kepimpinan yang ketiga adalah adil. Beliau ni seorang yang sangat adil kerana beliau memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara sehingga beliau menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui kesusahan yang ditanggung oleh rakyat, malah beliau sendiri yang memberikan bantuan kepada rakyat beliau. Okay, yang akhir sekali adalah berfikiran terbuka, iaitu beliau ni sentiasa bersedia ditegur dalam apa jua isu yang berbangkit. Beliau juga berlapang dada dengan menerima pendapat Saidina Abu Bakar dalam isu pembebasan tawanan Perang Badar. Okay. Seterusnya, pencapaian pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, dari segi agama, beliau berjaya mengembangkan dakwah Islam sehingga ke wilayah Mesir, Parsi dan Rom. Dan dari segi ekonomi pula, beliau memajukan sistem pengairan dan sistem saliran yang mana mudah untuk rakyat untuk bertani. Okay. Yang ketiga dari aspek sosial pula adalah beliau membina kemudahan awam seperti tali air untuk kemudahan pertanian juga. Yang akhir sekali adalah ketenteraan. Beliau meneruskan usaha pembebasan negeri di wilayah Iraq. Okay. Itu sahaja daripada saya untuk Khalifah Umar Al-Khattab. Seterusnya saya paskan kepada saudari Izzah. Baiklah, terima kasih saudari Fatihah. Seterusnya saya akan meneruskan dengan Khalifah Uthman. Khalifah Uthman ataupun nama sebenarnya Uthman bin Affan bin Al-As, lahir pada tahun 576 Masihi, iaitu 6 tahun selepas tahun Gajah, iaitu tahun kelahiran Rasulullah SAW. Dan beliau menjadi khalifah ketiga selepas pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan juga Umar pada tahun 644 Masihi
sehingga 656 Masihi. Beliau wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah, iaitu ketika beliau berumur 81 tahun. Dan beliau wafat kerana dibunuh oleh pemberontak ketika mana beliau sedang membaca Al-Quran. Okay, seterusnya, Khalifah Uthman ni, ciri-ciri kepimpinan beliau adalah yang pertama, prihatin. Khalifah Uthman ni, dia membesarkan Masjid Nabawi untuk keselesaan umat Islam. Sebagaimana yang pada awalnya dicipta Masjid Nabawi tu hanyalah untuk apabila dah ramai umat Islam yang memeluk Islam, jadi beliau pun bercadang untuk membesarkan Masjid Nabawi supaya umat Islam selesa untuk menggunakan masjid tersebut. Dan kedua, menyumbangkan harta kekayaan untuk pertahanan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, Khalifah Uthman ni merupakan uh, ahli peniaga yang sangat kaya raya dan juga budi pekertinya murah. Jadi beliau kalau sehingga sekarang pun harta kekayaan Khalifah Uthman ni dipercayai masih ada lagi di Bank Negara Dunia. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua ialah inovatif. Khalifah Uthman menubuhkan pasukan tentera laut yang mana dipercayai tentera laut yang pertama yang dicipta sehingga supaya dapat meluaskan empayar Islam di seluruh dunia dan termasuklah di Syam dan Mesir. Yang ketiga, berpandangan jauh. Khalifah Uthman ni dia menubuhkan jawatan kuasa khas bagi pembukuan Al-Quran selepas Khalifah Umar bercadang untuk mengumpulkan Al-Quran tu dan dalam menggunakan lahjah Quraisy yang diketuai oleh Zaid bin Sabit untuk menyelesaikan kekeliruan dalam bacaan Al-Quran. Pada ketika itu, selepas sahaja Al-Quran ni dibukukan, jadi pada ketika itu ramai masyarakat Arab ni dia bergaduh mengenai cara bacaan mereka. Ada yang sampai berlaku pembunuhan yang sebab mereka nak mengatakan bahawa bacaan mereka tu betul. Jadi Khalifah Uthman ni dia mengambil inisiatif untuk menyatukan Al-Quran dengan satu cara bacaan sahaja. Dan seterusnya yang terakhir iaitu berfikiran terbuka. Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal yang mana sebelum ni penggunaan harta Baitul Mal ni dia lebih spesifik sikit. Okay. Dan yang terakhir, membenarkan sahabat untuk keluar dari Madinah. Sahabat ni, Khalifah Uthman ni, dia menyuruh sahabat supaya keluar daripada Madinah, supaya di mana apabila sahabat keluar daripada Madinah, jadi cara tu dapat jadi satu cara untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh tanah Arab. Itu saja daripada saya. Baik, seterusnya saya akan sambung kepada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berkhidmat selama 5 tahun, iaitu dari tahun 556 hingga 661 Masihi. Dan Ali bin Abi Talib ini merupakan khalifah yang terakhir dalam tamadun Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan Saidina Ali ini merupakan sepupu dan juga menantu kepada baginda Nabi SAW dan telah menikah dengan anak baginda yakni Fatimah Az-Zahra. Jadi Saidina Ali ni juga digelar sebagai Abu Hasan dan juga ada sahabat lain menggelarkan kepada Abu Turab. Jadi Saidina Ali ni merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam dan pada zaman itu Saidina Ali ni dipilih disebabkan rela menjadi khalifah dalam keadaan negara sedang goyah dan huru-hara akibat daripada kewafatan Saidina Uthman bin Affan. Dan kegemilangan dakwahnya yang pertama dapat dilihat dalam keterlibatannya dalam penyempurnaan Al-Quran dari segi tata bahasa, iaitu pada zaman Khalifah Ali, beliau menyuruh Aba Aswad Ad-Dauli untuk meletakkan qawaid dan juga nahwu bahasa Arab
serta meletakkan baris-baris bagi menjaga kesucian dan kemuliaan bahasa Arab supaya dapat dibaca oleh semua umat walaupun bukan dari bahasa Arab. Dan yang kedua itu adalah bergiat aktif dalam istinbat hukum. Mana pada zaman pemerintahan Ali, beliau sangat aktif dalam berijtihad dan mengeluarkan hukum hakam dan menjawab banyak persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat pada ketika itu. Dan pada zaman itu banyak juga kekeliruan yang timbul khususnya dalam bab akidah dan juga bab ibadat. Jadi Ali ni merupakan salah seorang sahabat yang sempat berjumpa Nabi, sempat belajar dengan Nabi. Jadi tidak dapat dinafikan beliau telah banyak menghafaz hadis-hadis dan juga menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh itu, segala persoalan yang ditanya, segala persoalan yang muskil akan dijawab berpandukan nas-nas yang sahih, terutamanya Al-Quran dan juga As-Sunnah. Contohnya, dalam bab solat qasar bagi orang yang bermusafir, Ali berijtihad dengan mewajibkan untuk melaksanakan qasar pada solat fardu iaitu Zuhur, Asar dan juga Isyak, iaitu menjadi 2 rakaat apabila bermusafir. Pendapat Ali dalam bab ini adalah mewajibkan untuk qasar, tetapi tidak pada pendapat khalifah-khalifah yang lain, iaitu seperti Umar, seperti Uthman, yang mana mereka hanya mengharuskan qasar kepada orang yang musafir itu. Jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang perbandingan pendidikan zaman Abu Bakar dengan masa kini. Okey, yang pertama, pendidikan zaman Abu Bakar ialah kita pada zaman Abu Bakar, mereka belajar tentang teori pendidikan berkaitan dengan kejujuran, amanah dalam memimpin dan taat kepada Allah dan juga Rasul. Maksudnya pendidikan mereka tu dia melebihkan kepada ahlan dan tasawuf, cara memimpin dan juga memantapkan keimanan dan ketakwaan dalam diri semua umat Islam. Okey, kalau pendidikan zaman kini pula, kita bukanlah tertumpu kepada agama Islam saja, tapi kita tertumpu kepada pelbagai ilmu lah, contohnya macam matematik, sains, bahasa dan juga lain-lain. Okay, yang kedua, pada zaman Abu Bakar, pendidikan ni hanya tertumpu pada masjid sahaja sebagai institusi penyebaran ilmu. Contohnya macam ilmu hadis, ilmu Quran dan pelbagai lagi lah ilmu. Okay, pada zaman kini pula, bukan sekadar masjid untuk menyebarkan ilmu, tapi di setiap peringkat umur telah diberikan kesesuaian silibus pembelajaran. Contohnya macam umur 2 hingga 3 tahun, 3 hingga 4 tahun, mereka akan belajar di prasekolah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Okay, persamaan pula pada zaman Abu Bakar, mereka belajar secara bertalaki dan musyafahah. Okay, pada zaman sekarang pun sama, kita belajar secara berguru. Sama macam zaman Abu Bakar, kita belajar yang mana ada dua, iaitu ada guru dan juga murid. Okay, seperti mana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamul Quran wa ilmuhu, yang bermaksud sebaik-baik daripada kamu ialah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya dalam hadis tu dia ada dua aspek lah, iaitu mempelajari Al-Quran iaitu murid dan mengajarkannya iaitu guru. Okay, seterusnya saya sambung pada perbandingan pendidikan zaman Khalifah Umar Al-Khattab dengan zaman kini. Okay, dari segi persamaan, yang pertama pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab dulu dengan zaman kini adalah didirikan masjid sebagai tempat beribadah dan juga pendidikan. Dalam pada zaman dahulu, masjid yang dibina tu semestinya tempat untuk beribadah, tapi pada masa yang sama digunakan juga untuk menyampaikan ilmu. Sama
samalah seperti zaman kini juga disampaikan ilmu walaupun berada di masjid. Melainkan seperti penubuhan Al-Kutab oleh Umar Al-Khattab ni dan juga institusi-institusi yang dibina pada zaman kini. Itu menjurus kepada ilmu pendidikan dari segi perubatan, dari segi bahasa yang disampaikan di masjid ni berkaitan dengan ilmu agama yang lebih mendalam lah dari segi ilmu akidah dan juga cara bacaan Al-Quran, qiraat dan sebagainya. Yang kedua adalah Baitul Hikmah atau perpustakaan yang dijadikan sebagai pusat sumber atau kajian ilmu. Samalah seperti zaman kini dan zaman Khalifah Umar Al-Khattab yang mana perpustakaan dijadikan sebagai pusat sumber untuk setiap individu mencari bahan-bahan kaji ilmiah untuk digunakan sebagai tambahan ilmu kepada mereka. Okay, dari segi perbezaan pula, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, bahasa Arab lebih diutamakan sebagai bahasa pengantar di setiap pendidikan lah, di setiap bagi setiap guru untuk menyampaikan ilmu tu bahasa Arab lah yang digunakan. Walaupun berbagai-bagai daerah yang bercampur-campur tetapi bahasa Arab yang diutamakan pada ketika itu. Pada zaman kini pula bahasa Inggeris yang digunakan untuk menyampaikan ilmu-ilmu dunia ni seperti perubatan, seperti pendidikan di peringkat-peringkat sekolah biasa pun still dijadikan masih menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar kerana bahasa Inggeris ni dikira sebagai bahasa dunia pada zaman kini. Begitu juga bahasa Arab yang digunakan ketika zaman Khulafa Ar-Rasyidin dahulu untuk menyampaikan ilmu-ilmu pada ketika itu. Saja. Seterusnya, saya akan teruskan kepada perbandingan pendidikan Khalifah ketika Khalifah Osman dan masa kini. Yang pertama, dari aspek kaedah pengajaran. Pada ketika itu, pengajaran biasanya berlaku di masjid-masjid dan keadaannya guru duduk guru duduk dan dikelilingi oleh para pelajar dalam bentuk halaqah, dan pada zaman kini pula kaedah pengajaran tu lebih efektif dan fleksibel di mana kadang-kadang guru menyuruh pelajar untuk belajar secara berkumpulan dan ada ketika guru mengajar murid. Dan ada juga pelajaran berlangsung secara maya. Itu adalah perbandingan antara kaedah pengajaran pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah Osman dan zaman kini. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Pada ketika itu, kurikulum tidak hanya fokus kepada pengajian agama dan Al-Quran semata-mata, tetapi juga untuk menyampaikan ilmu pengetahuan lain seperti fiqh, akidah dan tasawuf contohnya. Dan pada masa kini pula, kurikulum pendidikan ni berjalan secara menyeluruh, merangkumi pelbagai mata pelajaran, contohnya mata pelajaran lain seperti pendidikan kesihatan, matematik dan sains. Dan pengajian agama juga diajar pada masa kini dan pengetahuan dan keterampilan khas seperti contohnya skill-skill kepada pelajar, contohnya seperti dalam subjek reka bentuk dan teknologi. Akhir sekali, fokus pendidikan pada ketika itu terbahagi kepada beberapa kategori yang untuk menuntut ilmu melalui kaedah-kaedah khusus. Contohnya, ada 3. Yang pertama, orang dewasa dan orang tua yang baru masuk Islam. Yang kedua, kanak-kanak sama ada yang mukallaf dan juga yang mu'allaf. Dan yang ketiga, orang dewasa serta orang tua yang telah lama masuk Islam. Dan yang keempat, bagi orang yang khusus untuk menuntut apa-apa ilmu agama. Dan bagi keempat ni, dia mempunyai cara khusus yang untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Yang pertama, yang orang dewasa dengan orang tua yang baru masuk Islam, kaedah dia dia
belajar secara menghafal latihan dengan contoh biasanya mengenai akidah-akidah dan agama Islam lah. Yang kedua, kanak-kanak sama ada mukallaf serta muallaf, kaedah mereka kanak-kanak ni belajar secara hafalan dan juga latihan. Yang ketiga, orang dewasa dan orang tua yang telah lama masuk Islam. Kaedah mereka ni digunakan biasanya mereka belajar secara ceramah, diskusi, soal jawab dan juga hafalan juga. Biasanya mereka ni lebih memfokuskan untuk memantapkan apa-apa ilmu agama yang telah ada pada diri mereka. Dan yang keempat, orang yang khusus dalam menuntut ilmu agama. Biasanya mereka akan menuntut secara bersendirilah secara dengan guru-guru mereka. Contohnya dalam bidang fiqh dan lain-lain. Dan manakala zaman kini pula, untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi pendidikan yang semakin kompleks. Pada ketika itu kan, pada ketika Khalifah Uthman kan mereka kebanyakannya belajar untuk menambah ilmu. Tetapi pada masa kini, biasanya ilmu tu digunakan untuk memenuhi sistem pendidikan dan relevan dengan masa kini. Contohnya untuk membangunkan pendirian murid, untuk pembangunan murid secara dalam aspek akademik, emosi, fizikal dan lain-lain. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Teruskan kepada saudara Ashraf. Saya akan sambung perbandingan pendidikan zaman Ali bin Abi Thalib dengan sistem pendidikan zaman kini. Baik, sebelum itu mari kita lihat apakah persamaan kedua-dua sistem pendidikan pada zaman tersebut. Baik, persamaannya adalah untuk membentuk satu modal insan yang berguna dan berkualiti, seterusnya dapat menyumbang kepada bangsa, negara dan juga agama. Baik, mari kita lihat apakah perbandingan ataupun perbezaan pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan zaman kini. Yang pertama dari segi kurikulum, yang mana memberi tumpuan utama adalah pengajian dan pembelajaran yang berasaskan hanya kepada agama, ataupun lebih cenderung disebut kepada pembelajaran kepada tauhid semata-mata, iaitu hanya fokus kepada pembetulan akidah dan juga pembetulan sasiah diri. Yang mana pendidikan pada zaman itu tidak cenderung kepada perkara-perkara yang melibatkan hal-hal duniawi, tetapi lebih menekankan kepada pembelajaran yang melibatkan ukhrawi. Manakala kurikulum pada zaman kini adalah pembelajaran secara seragam, maksudnya pembelajaran yang hampir semuanya sama dan pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu merangkumi pelbagai bidang ilmu termasuk kemahiran berteknologi untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Baik, mari kita lihat perbezaan yang kedua, iaitu kaedah pembelajaran. Yang mana yang pertama itu adalah as-sima'ah. As-sima'ah ni pada zaman Ali adalah kaedah pembelajaran dari segi pendengaran. Maksudnya pada zaman Ali dulu, pendidikan lebih kepada kaedah mendengar, iaitu digunakan sebagai alat utama dalam menuntut ilmu dan juga mencari ilmu untuk memahami dan juga mempelajari pelbagai maklumat ataupun informasi. Dan yang kedua itu adalah as-siyahah. Siyahah itu adalah pemerhatian berdasarkan pengalaman. Iaitu pada zaman itu juga kaedah pendidikan lebih cenderung kepada as-siyahah ini, iaitu pemerhatian. Maksudnya menerima pembelajaran melalui pengamatan visual, pembelajaran melalui pengalaman secara tidak langsung, secara langsung dan ada juga pembelajaran interaksi antara satu sama lain. Dan yang ketiga itu adalah as-siyadah. Siyadah ini adalah kaedah pembelajaran berkaitan dengan kedaulatan, iaitu berkaitan dengan kepimpinan. Pembelajaran tentang kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti serta belajar untuk mentadbir sesuatu organisasi, tadbir keluarga,
ataupun mentadbir negara. Manakala kaedah pembelajaran pada zaman kini adalah berpusatkan kepada murid dan juga berpusatkan kepada bahan. Berpusatkan kepada murid ini adalah merupakan satu pendekatan pedagogi yang menekankan peranan aktif murid dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran, iaitu murid bukan sahaja menerima maklumat tetapi juga perancang kepada pembelajaran pada hari tersebut. Yang ini membolehkan murid untuk menerima topik, kaedah, bahan dan juga aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut kehendak dan juga minat seseorang murid tersebut. Dan murid juga dilibatkan dalam proses refleksi diri sendiri di atas kemenjadian mereka sendiri. Yang kedua itu adalah berpusatkan kepada bahan, iaitu fokus kepada penggunaan bahan bantu mengajar ataupun kita sebut sebagai BBM sebagai asas penggalak semasa sesi PDP berlangsung tersebut. Jadi bahan pembelajaran tersebut yang digunakan itu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat dan juga membolehkan murid memahami pelajaran dengan lebih bermakna. Dan yang ketiga terakhir sekali adalah tujuan pendidikan. Baik, tujuan pendidikan pada zaman Ali adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan mencapai kejayaan bukan sahaja di dunia tetapi kejayaan di akhirat juga. Manakala tujuan pendidikan pada zaman kini adalah untuk meningkatkan potensi diri sendiri dan kemahiran insaniah, iaitu merangkumi banyak kemahiran, antaranya kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berpasukan, kemahiran berkomunikasi dengan berkesan dan sebagainya. Kemahiran insaniah kita disebut sebagai soft skill. Yang mana kemahiran ini mampu mempersiapkan diri bagi mendepani era global dan digital yang semakin maju saban tahun. Baik, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada kami pada hari ini. Semoga ilmu dan maklumat yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua pendengar. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.